Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Hipokrasi pemimpin Melayu Islam mencipta musuh sendiri. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersungguh-sungguh dalam perbahasannya di Dewan Rakyat mengenai isu perjudian yang semakin berleluasa di negara ini. Beliau menegur kerajaan Melayu Islam yang gagal bertindak terhadap pencambahan pusat-pusat perjudian yang bersembunyi di sebalik nama kelab-kelab yang turut disertai puluhan ribu daripada golongan Melayu Islam. Apa yang menyedihkan ialah pendedahan situasi pusat-pusat judi yang bermaharajalela ini disyaki mendapat perlindungan sehingga diizinkan orang Melayu Islam turut terlibat secara terbuka. Namun, PAS dan NGO penyokong parti itu masih meratip bahawa Pakatan Harapan Parti Liberal kerana ada DAP. Gerakan Pembela UMMAH, sebuah NGO pro-PAS menyeru semua pemimpin Parti Melayu Islam yang terdiri daripada UMNO Bersatu dan PAS bersatu demi mempertahankan kekuatan kuasa politik Melayu Islam dan kesejahteraan ummah pada pilihan raya negeri Melaka. Menurut pengerusinya Muhammad Zain Mustafa, ini lebih-lebih lagi UMNO, PAS dan Bersatu sudah pun mempunyai kerajaan di pusat dan wajar diteruskan di Melaka. Kegagalan mewujudkan persefahaman politik hanya akan mengundang kekalahan dan memberi peluang besar kepada gabungan Parti Liberal yang dikuasai DAP akan menang. Semua pihak mesti menghalang DAP daripada menang di Melaka, ujarnya dalam satu kenyataan dipetik Haraka Daily. Beliau dilaporkan berkata Parti Melayu Islam mestilah menjadi contoh dan menjuarai perpaduan Melayu Islam dan perpaduan nasional masyarakat majmuk keluarga Malaysia. Tegasnya agenda perpaduan umat Melayu mengatasi segala-galanya demi agama, bangsa dan negara. Pemimpin mesti berjiwa besar dan mempunyai wawasan jauh ke hadapan melampaui kepentingan kelompok dan individu untuk kepentingan bangsa dan negara. Menunjukkan masyarakat Melayu yang bersatu akan membawa kepada perpaduan dan kesejahteraan kepada masyarakat majmuk keluarga Malaysia, ujarnya seperti dipetik. Beliau berkata hanya gabungan Parti Melayu Islam yang mampu mewujudkan kedamaian dan keharmonian kaum serta toleransi agama yang baik di negara ini. PAS, kata Muhammad Zaid, sebagai parti yang berteraskan Islam wajar menjadi pendamai dan penyatu kepada penyatuan politik dengan menonjolkan Islam yang damai, adil dan bermuafakat akan membawa kepada konsep Islam yang memimpin umat. Menurut beliau, perpecahan parti politik dan pemimpin hanya akan membawa kepada kekalahan dan hilang kuasa. Ummah menyeru kepada pemimpin Islam, persatuan NGO dan masyarakat agar terus memperkasakan agenda perpaduan ummah dalam kalangan rakyat negeri Melaka, tegasnya. Kasihan sungguh kononnya merampas kuasa kerana mahu menyelamatkan Islam. Sedangkan masalah perjudian yang dilaknat Allah SWT di kalangan Melayu Islam meningkat ketika gerombolan mereka berkuasa. Kerana sikap yang jumud, sanggup gerombolan ini menutup mata terhadap pembaziran yang dilakukan di zaman pentadbiran Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sejak 1 Mac 2020 yang lalu. Laporan Ketua Audit Negara tentang ketirisan sebanyak RM620.07 juta yang berlaku termasuk dalam Majlis Keselamatan Negara yang diketuai oleh Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin didiamkan. Ingin Jom Channel merujuk kembali kepada titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muhyiddin Shah menegur pada umara dan ulama. Baginda memetik khutbah Rasulullah yang terakhir, "Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu." Sultan Nazrin bertitah bahawa pemerintahan Rasulullah SAW teguh berpegang kepada hukum, gigih mencegah kemungkaran, tegas menegur kesalahan walaupun melibatkan sahabat, anggota keluarga atau anggota kabilah. Pemimpin yang baik perlu dibantu oleh barisan ulama yang tegas dan barisan umara yang ikhlas, serta diperlengkap dengan para peniaga yang jujur. Kerana Rasulullah SAW
turut meletakkan status para peniaga yang jujur sejajar dengan para wali, para sidikin, para syuhadah dan para solihin. Kesejahteraan sesuatu bangsa dan kemakmuran sesebuah negara amat dipengaruhi oleh sifat dan akal bicara seseorang pemimpin. Ulama besar, umara berwibawa dan peniaga yang berjaya akan lahir dalam negara yang pemimpinnya memiliki iman dan takwa. Jika pemimpin sentiasa insaf, akan tanggungjawabnya kepada ummah dan kepada negara, serta lebih insaf akan tanggungjawab lebih besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Titah baginda, pemimpin tidak akan mengizinkan berlakunya himpunan kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur dan tidak telus, apatah lagi melalui kaedah yang meminggirkan peraturan dan mempersendakan undang-undang. Malangnya, apa yang dilihat hanyalah kebisuan pimpinan Melayu Islam terhadap skandal kewangan yang didedahkan dalam Pandora Papers. Inilah hipokrasi tahap mega pemimpin yang mengaku pejuang Melayu Islam. Sedih, dalam zaman milenium di mana Islam berkembang di Eropah tanpa ada parti Melayu Islam, di negara kita masih ada pemimpin bigot yang kononnya memperjuangkan Islam tetapi membenci musuh yang diciptanya sendiri hanya kerana fikrah politik yang berbeza. Sedangkan sebahagian yang dimusuhi itu juga beragama Islam.